Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tokoh Datuk Said Alwi bin Tahir Al-Haddad di bawah subjek dakwah Islamiyah. Okey. Pertama sekali marilah kita sama-sama tujukan Al-Fatihah kepada Datuk Said Alwi bin Tahir Al-Haddad. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, marilah kita teruskan dengan pengenalan. Okey, Datuk Said Alwi bin Tahir Al-Haddad atau lebih dikenali dengan Habib Alwi ataupun Said Alwi. Beliau merupakan antara tokoh ilmuwan yang terkenal di abad ke-19 Masihi. Beliau merupakan mantan mufti negeri Johor. Beliau telah memberi sumbangan yang signifikasi dalam pengembangan Islam. Beliau juga tegas dalam memerangi golongan ajaran sesat. Oleh itu, pembentangan ini membincangkan mengenai latar belakang kehidupan beliau. Seterusnya, biodata. Nama beliau ialah Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad bin Abdullah bin Toha Abdullah bin Umar bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ahmad bin Abu Bakar Abu Tahir Al-Alawi Al-Sharif Al-Husaini. Beliau lahir di Bandar Qaidun, Hadramaut pada 14 Syawal 1301 Hijrah. Beliau wafat di Jakarta, ibu kota Indonesia, pada 17 Jamadil Akhir 1382 Hijrah. Pendidikan beliau ialah melalui muzakarah dengan gurunya di masjid-masjid. Bidang kepakaran beliau ialah ilmu tafsir hadis, fiqh, usul fiqh, tarikh, falak, nahu, saraf, balaghah, filsafat dan tasawuf. Seterusnya, guru beliau ialah Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas, Habib Tahir bin Umar Al-Haddad dan Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Guru-guru beliau ni kebanyakannya ialah keturunan Said Alwi sendiri. Okey, murid beliau ialah antaranya Said Alwi bin Sheikh bil Faqih Al-Alawi, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Said Salim Ali Jindan. Kitab beliau ialah antaranya Dalil Khair fi Ilmi Al-Faraid, Tabaqat Al-Alawiyin yang punya 10 jilid, Mu'jam Asy-Syuyukh. Perkahwinan, beliau mempunyai seorang isteri dan 5 orang anak, iaitu isterinya berketurunan Radin, iaitu berketurunan istana. Pengalaman kerjaya, beliau pernah khatam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, memperdalami ilmu hadis, memperoleh ilmu dan ijazah daripada para gurunya. Seterusnya, sumbangan beliau. Beliau menjadi pemangku Mufti Johor selama setahun. Seterusnya, menjadi Mufti Johor sebanyak 2 kali pada tahun 1934 hingga 1941 dan kali kedua pada tahun 1948 hingga 1951. Sebab apa beliau 2 kali jadi Mufti Johor? Kerana pada 1941 itu, pada kali yang pertama beliau menjadi Mufti Johor, pada 1941 dia meletakkan jawatan kerana penjajahan Jepun di Malaysia, di tanah Melayu. Dan selepas habisnya penjajahan Jepun, beliau menjadi Mufti Johor semula pada kali kedua pada tahun 1948 hinggalah ke tahun 1951. Beliau berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kefahaman Islam di kalangan orang ramai, berusaha sedaya upaya membasmi ajaran sesat. Beliau menghimpunkan hampir 12,000 fatwa dalam sebuah kitab.
Beliau juga dikenal sebagai guru besar para ulama dan juga pengasas Ar-Rabitah Al-Alawiyah, iaitu Persatuan Kaum Sayyid di Jakarta. Beliau juga wakil mudir Madrasah Janfiyah Al-Khair di Indonesia. Seterusnya, beliau adalah tokoh kaum tua yang memerangi kesesatan kaum muda yang menyamakan agama Islam dengan agama lain. Beliau juga menyekat kemasukan kitab-kitab ajaran sesat. Sepertinya Said Alwi ini sangat tegas dalam ajaran sesat. Sebab saya rasa 3 kali dah dalam ni bagi tahu bahawa Said Alwi ni sangat tegas membasmi ajaran-ajaran sesat. Seterusnya kita teruskan kepada amalan peribadi Ratib Al-Haddad, pengasas Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, tempat Huraidah, Hadramaut, Yaman. Kata-kata hikmah Said Alwi. Yang pertama, aku tidak pernah melihat ada yang benar-benar memberi selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada seseorang memberiku sesuatu, kebaikannya itu tidak meninggikan kedudukannya di sisiku, kerana aku menganggap orang itu hanyalah perantara saja. Yang kedua, di zaman ini kita harus berhati-hati, sebab zaman ini adalah zaman syubhat. Para ulama menyatakan tidak sepatutnya seorang yang berilmu bingung membedakan yang baik dan buruk, sebab kebaikan dan keburukan adalah dua hal yang sangat jelas, setiap orang dapat membedakannya. Yang ketiga, tarekat-tarekat sufiah yang sah betul ialah yang menjalankan mengikut sunnah nabawiyah. Orang-orang tarekat zaman dahulu seperti Al-Syekh Al-Junaid, imam ahli tarekat, adalah menjalankan tarekatnya menurut sunnah nabawiyah. Ia berkata, ilmu kita ini, iaitu tarekat, adalah berkaitan kepada Quran dan sunnah, iaitu hadis. Tetapi ahli tarekat yang kemudian telah melanggar batasan-batasan tarekat ahli-ahlinya yang terdahulu dengan menambah bid'ah-bid'ah yang diharamkan dan sesetengahnya mengkafirkan. Jadi, tiga-tiga ini adalah kata-kata hikmah dari Said Alwi. Kesimpulan, seorang tokoh yang hebat sememangnya mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. Sifat mujahadah yang benar-benar diterapkan dalam diri tokoh yang bernama Datuk Said Alwi Bintahi Al-Haddad dapat dilihat walaupun beliau sudah wafat bertahun lamanya. Ilmu dan sumbangan yang dicurahkan, terutama di negeri Johor, telah mengharumkan namanya sehingga banyak kajian dibuat dari universiti mengenai beliau. Beliau terbilang di antara barisan ulama yang terkenal bukan sahaja di Malaysia dan di Asia Tenggara, malahan di Semenanjung Arab. Keistimewaan yang utama adalah beliau mampu menguasai pelbagai ilmu yang sukar dilakukan oleh manusia biasa. Malahan susur galuh beliau yang berasal dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdiri di kalangan ulama yang disegani dan dihormati. Penghijrahan beliau ke Nusantara membawa dakwah Islam, memberi sinar baru dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Jadi ini rujukan kami. Ada 3. Jadi sampai di sini sahaja perbantangan saya. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan. Ma'assalamah.